Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi serta salam sejahtera. Sebelum kita mulakan doa, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya akan sambung bagi bahagian yang kita dah belajar sebelum ni adalah Wheatstone Bridge. Kita sambung kepada bagaimana pula dengan satu lagi bridge ataupun tertimbang jenis H bridge. Okey, jenis H bridge. Okey, pengenalannya. Okey, ini adalah contoh lita yang menggunakan H bridge. Okey, yang mana umumnya tertimbang ni adalah mengandungi 4 elemen pensuisan dengan beban di pusat dalam konfigurasi seperti huruf H. Okey, cuba kamu perhatikan. Okey, ini adalah litanya. Dia, kalau kamu tengok, kalau kamu perhatikan dia punya diode, ada 4 diode. 4 diode tadi berbentuk huruf H. Okey, itu sebabnya dia dinamakan sebagai H bridge. Okey. Okey, kemudian dalam H bridge ini ada mengandungi 4 MOSFET, iaitu MOSFET Q1, Q2, Q3 dan Q4 dengan motor di tengah-tengahnya. Okey, yang seterusnya. Okey, bagi sebenarnya gambar rajah mudahnya adalah pensuisan Q1 dan Q4 ni adalah merupakan komputer, apa nama tu, transistor dua kutub. Okey, atau FET atau FET. Tapi bagi sesetengah aplikasi IGBT, bukan LGBT, IGBT. Apa benda IGBT? Okey, IGBT maksudnya adalah apa namanya? Lupa saya. Tengok balik. Adalah merupakan insulated gate bipolar transistor. Okey, itu adalah yang dimaksudkan dengan IGBT, bukan LGBT, IGBT. Okey. Okey, penyelesaian bersepadu juga wujud antara ni, tak payah kita cerita yang kemudian D1 hingga pada D4 tu dipanggil diode tangkapan, okey, ataupun cache diode, yang juga dikenali sebagai jenis Schottky, iaitu metal diode. Dia sebenarnya orang panggil diode Schottky ni adalah jenis metal diode. Okey, metal diode. Kalau kamu nak ada yang lebih lanjut, saya tunjukkan. Okey, ni diode Schottky kan. Schottky maksudnya adalah metal semiconductor diode dengan low forward voltage ataupun low forward ni maksudnya bias hadapan yang low voltage drop, dan juga dia punya kecepatannya adalah lebih tinggi, kecepatan pensuisannya adalah lebih tinggi. Okey. Okey, itu secara asasnya bagaimana terbentuknya bentuk H bridge tadi ataupun tertimbang H. Okey, sebenarnya kalau ikut yang paling mudah kita nak ingat, sebenarnya H bridge ni tujuan dia adalah untuk forward
reverse bagi motor kan, motor yang berpusing kata counter clockwise dan juga clockwise kan, clockwise counter clockwise. Itu adalah sebenarnya kawalan bagi motor sebenarnya lah, kalau yang paling mudah kita punya, dia punya aplikasinya dalam kehidupan yang sebenar. Okey, sebenarnya dia adalah merupakan forward reverse motor. Okey, kemudian kita tengok kendalian, bagaimana kendalian H-bridge ni. Okey, H-bridge ni sebenarnya mudah je, dia punya kendalian dia adalah mudah, iaitu kita tahu sifat bagi transistor ni adalah dia punya sifat bagi transistor ni, dia ada dia sebagai pengsuisan elektronik kan. Okey, kita tengok kalau kita tengok secara gambaran yang begini. Okey, yang mana apabila Q1 dan Q4 dihidupkan, maksudnya dia akan bergerak daripada V bar ni, bateri ni, turun kepada Q1, masuk melalui Q4 dan pergi kepada bumi. Okey, kenapa itu berlaku? Okey, kenapa itu berlaku adalah disebabkan oleh dia punya bias dia. Okey, yang ni betul kat dia punya data kejap ya. Tengok balik. Okey, betul. Okey. Kendaliannya adalah apabila kita hidupkan Q1 dan Q4, mana dia akan laluannya adalah daripada V bateri tadi pergi kepada kepada Q1 melalui motor dan kemudian pergi melalui Q4 dan pergi ke bumi. Okey, jadi motor dia berpusing, contohnya adalah motor berpusing clockwise, berpusing belah ni. Okey, bagi gambar rajah yang kedua, apabila Q2 dan Q3 dihidupkan, dia akan berpatah balik, di mana jalannya adalah daripada V bateri tadi, dia akan turun pergi kepada Q3 melalui motor dan pergi kepada D2 dan pergi ke bumi. Apa yang aplikasinya adalah motor tadi dia akan berputar sama ada dia akan berputar terbalik daripada gambar rajah 1 tadi. Okey, okey, saya rasa saya nak tunjuk yang lebih ni, nampak sikit Okey, yang ni kita gunakan dua jenis MOSFET, iaitu MOSFET bagi Q1 dan Q1 dan Q1 dan Q3 menggunakan menggunakan N channel. Okey, dia menggunakan N channel. Manakala ni Q1 ni, okey, yang Q1 dan Q3 menggunakan N channel bagi MOSFET. Bagi yang kedua ni, Q2 dan Q4 ni menggunakan P channel. Dia menggunakan P channel. Dia ada dua jenis MOSFET, N channel dan P channel. Jadi sekarang ni kita tengok kedudukan dia. Okey, dalam data ni kalau kita kita tahu MOSFET ni dia ada 3 terminal, iaitu source, gate dan juga drain. Okey, ni source, gate dan drain. Okey, kita menggunakan pensuisan bagi contoh ni, dia menggunakan switch elektronik, menggunakan diode, menggunakan transistor. Okey, menggunakan transistor. Okey, sekarang kita tengok ini lita asas ya. Okey,
Sekarang ni apabila katakan tidak ada masukan daripada ni input A dan input B, maksudnya motor tadi adalah tidak berputar. Motor yang tengah-tengah ni adalah tidak berputar. Sebab apa? Sini 0 volt, yang sini pun 0 volt. Okey, dia jadi kedudukan sini adalah 0 volt. Okey, sekarang ni cuba kita tengok. Okey, sekarang saya bekalkan voltage sama banyak, sama voltage pada ni pada apa nama tu, sini input A dan input B saya bekalkan voltage. Okey, jadi input dia adalah pun sama, tidak bergerak sebab ini ada 12 volt dan ini 12 volt. Okey, sekarang ni cuba saya bagikan apa nama, okey, katakan saya hidupkan input A. Okey, saya bekalkan voltage pada input A pada transistor Q5 ni. Apa yang berlaku adalah Q2 dan Q3 akan dihidupkan. Maknanya pergerakan arus adalah daripada sini, daripada bateri ni, dia akan melalui sini, melalui Q2, masuk melalui motor, pergi pada Q3 dan pergi ke bumi. Jadi motornya berpusing, saya katakan ibaratkan dia sebagai clockwise, berpusing ikut jam. Okey, berpusing ikut jam. Okey, dalam keadaan ni dia akan berputar ikut jam. Okey, sekarang ni kita tukar pula. Okey, kita bekalkan pula pada input B. Okey, voltage kat sini, input B, dia akan melalui mana? Okey, dia akan bekalkan sini pada gate ni, sebab kita tahu ini adalah P bridge. Okey, dia pun P bridge, apa nama tu? P channel. Jadi P channel N, P, N. Maknanya dia bekalkan positif kat sini, maknanya positif Q1 dia akan berfungsi lah pada BIOS, pada pincang hadapan. Dia akan melalui sini. Okey, melalui sini pergi pada motor. Okey, ini adalah N bridge. N bridge mana? N, P, N kan? P, N, P maknanya ini positif. Jadi dia akan lalu positif, masuk dan pergi ke bumi. Okey, itu adalah dalam keadaan dia bekerja tadi. Kalau bekerja bagaimana motor tadi, dia akan berputar terbalik daripada yang kedudukan yang tadi. Okey, maknanya itulah sebab kita panggil dia forward reverse motor. Okey, litar ni adalah kegunaannya adalah untuk forward reverse motor. Okey, yang seterusnya mana ni? Okey, saya harap kamu tahu mana kedudukan tadi. Okey, counter clockwise. Ini adalah litar lain. Litar tadi pun cuma yang ini litar semua menggunakan channel yang sama. Yang apa nama? MOSFET yang sama. Tak tahulah salah litar ke apa ni kan. Saya rasa macam salah litar kot. Okey, yang tadi kalau kamu nak tengok yang tadi, tengok balik bagaimana litar tadi. Okey, MOSFET yang digunakan adalah jenis yang berbeza kan? Berbeza. Yang mana yang Q sini MOSFET ni, okey, MOSFET yang keluar mana keluar? Ni MOSFET apa Q2 dan Q4 ni adalah menggunakan P bridge, P channel. Yang bawah ni N channel, di mananya dia gunakan dua jenis MOSFET yang berbeza. Okey, pada konfigurasi litar macam ni. Okey, litar dia okey, kalau kamu rasa ni, cuba kamu lukis balik ataupun kamu ulang balik, tengok dia punya kedudukan dia. Yang mana kalau kita tengok tadi, kalau kita gunakan kalau kita hidupkan sini,
pada input B ni, dia akan bagi pincang pada GQ4 ni. Okey, kita tengok sini, ini adalah P channel, jadi akan jadi P channel lah, maknanya sini gate ni adalah P. Okey, sini adalah N, P, N, maknanya yang sini akan bekalkan bias pincang dekat sini, yang mana ini akan jadi pincang hadapan, dia akan melalui sini. Okey, ini P channel P ya, channel N, bila N ini jadi sini adalah P kan. P maknanya kalau positif, lalui positif ni dia akan lalu pergi, sebab sini pun akan jadi pincang hadapan. Bila pincang hadapan, dia akan melalui pergi terus ke bumi, maknanya pusingan motor dia sama ada pusing belah ni ataupun belah ni lah. Dia apabila kita bekalkan di sebaliknya kita bekalkan kat sini, dia akan berfungsi, dia akan lalu belah ni. Okey, kalau kita nak tunjuk dari segi dia punya lebih mudah, tengok ni. Ini ketika dalam keadaan biru tadi adalah Q5 dihidupkan. Q5 dihidupkan maknanya kalau Q5 hidup, maknanya Q2 dan Q3 akan hidup. Jadi laluannya adalah daripada sini masuk ke sini, sebab ini dah berada pada pincang hadapan. Maksudnya biru tadi adalah dalam keadaan pincang hadapan. Jadi dia akan lalu daripada sini, voltage 12 volt ni masuk melalui motor, pergi pada Q2, masuk melalui motor, masuk melalui Q3 dan pergi ke bumi. Maknanya putarannya adalah jenis ikut arah jam. Okey, tengok keadaan ni berbeza kan, daripada yang ni pula yang berada pada pincang hadapan adalah Q4 dan Q1. Okey, Q1. Jadi laluannya adalah daripada atas turun bawah pergi motor dan pergi kepada Q1 dan pergi ke bumi. Okey. Okey, kita habiskan yang bahagian ni. Okey, kamu boleh tengok di sini jadual ya. Jadual bagaimana diode itu bekerja, yang mana pada ketika semua dalam keadaan kosong, dia akan dalam bentuk normal, maknanya kosong normal lah kan. Maknanya kalau kita di 4 pun dia akan non available, maksudnya non available tak bekerja lah. Okey, ini kamu boleh rujuk pada ni, saya akan bagi nota pada kamu. Okey, saya akan bagi nota. Okey, yang bawah ni okey, kita kata yang tadi sebenarnya non available tu maksudnya dia dalam keadaan tidak ada apa-apa yang terjadi ya. Okey, definisi ralat dan jitu. Ralat ditarifkan sebagai perbezaan antara bacaan yang diberikan oleh instrumen dibandingkan nilai sebenar parameter yang diukur. Ni saya rasa ni kita akan pergi kepada tajuk lain lagi. Yang H-bridge dengan Wheatstone bridge ni saya harap kamu faham dan faham apa kegunaan dia. Okey, macam Wheatstone bridge tadi sebenarnya adalah untuk kita buat pengukuran dalam pelbagai situasi lah, dan situasi haba yang panas kan. Sebab kita tahu meter, contoh meter ni, bila meter ni dalam keadaan meter yang suhu yang sejuk, dia akan jadi lain, suhu yang panas dia akan jadi lain. Jadi kita perlukan Wheatstone bridge tadi untuk supaya ukuran dalam apa-apa keadaan pun dia dalam keadaan normal, kita boleh baca dengan tepat. Okey, bagi yang H-bridge ni pula saya buat simpul kembali ya. H-bridge ni adalah tujuan yang utama sekali adalah motor putaran putaran clockwise, ikut jam ataupun lawan jam. Okey, saya rasa untuk yang kali ni kita berhenti kat sini dulu. Kita akan sambung selepas kita adakan ujian sikit ya. Saya harap kamu bertabahlah dengan ujian yang ada. Okey, Assalamualaikum dan okey, boleh
Okey.